Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Akila bersama kawan saya. Ini tu tak apa ke? Tak apa. Tak apa. Okay, Bersama kawan saya Aliatun Syahira. Alia tu Syaira, Hani Hani Aki. Alia. Okey. Kami student daripada UniKL Business School dalam course Business Administration, Management and Entrepreneurship. Okey, ini salah satu kita orang punya assignment lah untuk subjek entrepreneurship. Jadi kami memilih Puan Wani sebagai usahawan berjaya untuk ditemu bual dalam entrepreneurship ni lah. Okey. Kami ada beberapa soalan dan akan bahagikan kepada dua bahagian lah. So, saya boleh teruskan dengan soalan pertama? Silakan. Okey. InsyaAllah saya cuba yang terbaik. Okey, insyaAllah. Okey, soalan yang pertama, boleh tak Puan Wani perkenalkan diri dan ceritakan lebih sedikit latar belakang kerja yang sedang Puan lakukan dan pengalaman terdahulu yang menyebabkan Puan membuat keputusan untuk memulakan bisnes ni. Okey. So terima kasih first of all, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar UniKL dalam jurusan Business Administration Management and Entrepreneurship. Panjang je. Okay. Sebab menjemput saya untuk sesi kita bukan nak kata interview sangat ke apa ke, tapi more kepada sharing lah. Okay. Tapi sebab you all dah siapkan skrip dia, okey lah. Saya cubalah jawab apa-apa juga soalan yang diterangkan. Okey. First of all, nama saya Zawani Zakaria. Okey. Saya sekarang ni berada di dalam industri penyaman udara dan penyejukan. So kita buat perkhidmatan bekal, pasang, baiki, cuci, macam tu. So end to end lah, dan segala jenis penyaman udara yang ada dekat dalam Malaysia ni, insya-Allah kami buat. Okey. Syarikat saya bernama ZS Grandiose Senaran Berhad. So kita dah establish daripada 2018. Okey, tapi nama brand kita, okey, kalau nak ikutkan macam agak ada special sikit lah kita ni. Kalau nak ikutkan perkhidmatan ada brand. Selalu kan ada produk baru ada brand. Okey, tapi kita perkhidmatan pun kita ada brand. Which kita digelar, kita punya jenama adalah Gang Aircon. GENGAIRCOND, Gang Aircon. Okay, sebab kita nak ada lebih touch dengan kita punya supplier, dengan klien, dengan staff, even dengan management kita, among stakeholder sendiri juga. Okay. Saya punya pengalaman. Okay. Kalau you all nak tahu, sebenarnya saya tak ada kena-mengena pun dengan dalam bidang teknikal ni langsung. Okay. Saya sebelum ni belajar Diploma Business Studies dan kemudian saya lanjutkan ke Business Administration tapi dalam bidang finance. Okey. Tak ada kena-mengena kan? Lepas tu saya kerja sebagai manager di syarikat MNC selama lebih 15-16 tahun sebagai itulah pengurus kewangan. Tak ada kena-mengena juga. Okay, apa yang membuatkan saya terjerumus dalam apa orang kata perniagaan ni? Okay. First of course lah, bila kita dah kahwin ni, kadang-kadang dia influence by kita punya partner juga. But kita kena tahu kita punya hala tuju. Why sebenarnya kita sanggup kita lepaskan apa yang kita dream of dengan sesuatu benda yang challenge ataupun kita panggil macam cabaran yang baru. Sebab kita tak tahu whether kita boleh capai sukses yang sama macam mana kita dekat bidang yang kita suka ataupun kita buat sebelum ni, macam mana ke kita tak tahu. Okay. Tapi saya ni sejenis yang suka ambil cabaran. So bila saya duduk dengan suami saya, okay, sebab waktu tu Gang, kalau tadi saya cerita syarikat 2018 tapi brand kita tu sendiri sebenarnya daripada 2011. So husband buat sendiri dululah dengan partner dia. So 2018 tu di mana saya decide untuk lepaskan kejayaan saya sebagai pengurus kewangan. Last syarikat saya di British American Tobacco Shared Service Centre. Bila saya lepaskan tu 2018, dan saya be with him sebab dia convince saya yang dia punya ni lah, orang kata apa, dia punya matlamat hidup dia bila dah berkahwin, dan orang kata macam bila ada saya mungkin benda tu lagi laju. Okey.
So 2018 bersama dengan dia, okey, saya nampak okey lah. Ada soalan, okay, nak cerita sampai 2018 tu dulu lah. Okay. Saya pun join dengan husband Ted. Ini saya kenalkan semula diri saya. Nama saya Nur Alia Tun. Puan Wani boleh panggil Alia. Baik. Okey, so pertanyaan saya pula, okey, memandangkan Puan Wani dah ceritakan macam mana tercetusnya Puan Wani nak join dengan husband dalam perniagaan aircon ni, boleh tak Puan Wani bagi tahu ataupun terangkan apa yang membuatkan Puan Wani, syarikat Puan Wani ni unik, lain daripada yang lain dengan syarikat lain untuk lebih menonjol dekat customer dekat luar sana? Okay. So apa yang saya boleh share kalau kita kongsi kan, okay. Macam semua orang tahu kalau cerita pasal penyelamat udara ni macam semua orang boleh, apa orang kata, ramai yang buat, bukanlah semua orang boleh buat, ramai orang ada dekat luar sana yang banyak pilihan yang orang boleh tu. Jadi apa uniknya kita ataupun berbezanya geng aircon ni dengan orang kat luar sana? Of course lah, kalau nak kata yang berniaga ataupun dalam satu syarikat tu husband and wife pun ramai je dekat luar sana. Okay, so apa yang kita cuba lainkan di geng aircon dengan yang lain-lain adalah kita perbaiki kita punya SOP. Kita tengok, kita kena buat kalau dalam kita punya bisnes kan, kita ada SWOT kan, kita ada strength, weakness, opportunity dan juga threat. Okay, so daripada SWOT tu, okay, macam mana pula kita gunakan SWOT ni untuk menjadikan kita lebih daripada orang lain. Sebabnya SWOT ni bukan hanya untuk bisnes kita saja, competitors kita, daripada staff, daripada socio-ekonomi, daripada environment, semua benda tu kena orang kata include masuk dekat dalam kita punya planning SWOT tu sendiri. Okay. And then bila kita tengok-tengok, kita kaji, okeylah, kebanyakannya sebab dia bukanlah kata syok sendiri kita tulis-tulis saja, tak. Kita untuk dengan klien kita ada buat survey dengan klien, untuk dengan staff kita ada buat employee voice of employee, kita ada VOE dengan staff, kita ada voice of customer, VOC dengan kita punya all the clients yang kita ada. So daripada situ kita nak tahu apa sebenarnya, kenapa diorang pilih aircon. Sebab kalau kata kalau kita nak cerita yang apa uniknya kita, semua benda kita nak rasa macam kita bagus kan. So daripada kita sendiri yang cakap pasal diri kita, kita let other people untuk talk about us. So antara dia lah yang menjadi pilihan tu adalah satu, memang kita selalu terapkan buat benda yang betul dan biasakan benda yang betul, betulkan benda yang biasa. Itu adalah macam so-called mantra internal dekat dalam geng aircon. Baik daripada management, staff, kita akan selalu orang kata macam ulang-ulang benda ni. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sebab dia, kalau kita selalu ingat benda ni, kita boleh nampak dia punya result dia, output dia tu later. Sebab kita nak macam kita biasanya minum, buka rorok macam tu. Kan orang tengok macam kau ni kan nampak macam so city punya manusia kan, modern, tapi cara tonggeng minum tu lain. Jadi apa uniknya kita dengan orang lain yang ada dekat kita punya circle ni? Of course kita tu ada sopan dia, minum pun sipi-sipi. So orang tengok, orang cakap kau main kau sweet-sweet macam tu. So itu adalah uniknya kita. Tak adalah dengan kawan-kawan kita semua pun nak huha sama. Jadi tak ada beza kita dengan geng-geng kita yang lain kan. Sama juga kalau dekat dalam kita punya perniagaan. Saya let other people talk about us, then bila kita dah biasakan benda yang betul tu, baru kita nampak kita punya strength kita tu kat mana yang menjadikan kita ni unik daripada orang lain. Sikit-sikit. Kalau saya boleh cakap adalah satu dia adalah kita pantas bila kita deliver kerja kita. So kalau kata respon time kita is very good. Itu kalau kita boleh nampak daripada Google review kita ke ataupun Facebook recommendation ke, respon time kita tu adalah antara keunikan geng aircon daripada orang lain. Nanti kalau orang cakap orang lain pun ada je respon cepat je. Respon yang kita masukkan adalah dari first customer service kita, yang kedua delivery time kita dengan klien, bila kita dah set appointment macam mana kita dengan klien, and then bila yang ketiga adalah bila kita nak minta review tu, so semua in time, semua in proper. Tak adalah macam kita biarkan dia sidai dong. Biasa teenager sekarang suka perkataan sidai kan. Tak ada. Kita cuba elakkan benda tu. So the biggest antara orang kata strength kita, saya tak ada kata unik lah, saya kata macam strength yang aircon ni actually respon time tu lah, respon time.
spontan lah. Okey, kita back to basic balik kan. Baik. Okey, so perniagaan aircon Puan Wani ni dia dalam bentuk jenis perniagaan apa? Persendirian ke, sembilan berhad ke, ataupun rakan kongsi? Okey. Kita punya syarikat adalah, nama pun syarikat, kalau bila kita panggil syarikat, dia adalah sendirian berhad. Kalau perniagaan biasanya enterprise. Macam tu. So kita memberanikan sebab apa? Sebab kita nampak future syarikat kita dekat luar sana. Sebab kita bukannya nak saja-saja dan nak kayakan diri kita, tak, tapi kita nak bagi peluang dekat orang luar yang lagi luas, untuk sama-sama dapatkan income, kalau kita menjadikan peluang pekerjaan tu kan, kita sebenarnya share kita punya rezeki, orang kata sokong kekayaan kita dengan orang lain. Dalam kalau baca Al-Quran pun benda yang sama. Allah menuntut kita untuk jadi kaya. Betul, kita jadi kaya, tapi bukan kaya untuk kita. Kaya kita adalah untuk membantu orang lain, menggunakan apa yang kita ada, kelebihan yang kita ada, untuk membantu orang-orang yang mungkin lemah dalam certain bahagian dia, untuk be part of us dan kaya sama-sama. Macam tu. Kaya tu adalah daripada bentuk rezeki lah. Dapat bagi peluang pekerjaan pun adalah rezeki yang kita share dengan dia kan. Seterusnya soalan daripada saya. Okey, ketika Puan Wani memulakan perniagaan kan, adakah Puan Wani menggunakan modal sendiri ataupun Puan Wani membuat pinjaman daripada bank? Dan kalau boleh Puan Wani share lah, berapakah modal yang dikeluarkan, sama ada untuk maybe pembelian peralatan, bahan ataupun modal kerja yang Puan Wani sendiri perlukanlah untuk memulakan perniagaan. Okey. Kalau saya nak share pasal modal ni kan, dia ada banyak sangat orang kata pendapat. Kan kalau pergi jumpa coach ni, dia akan cakap lain. Kalau coach ni, dia cakap lain. Kalau pergi jumpa coach yang memang more pada agent dan sebagainya, lain cerita dia. So ada banyak sangat ni. Tapi untuk pengalaman Gang Aircon sendiri atau saya sendiri adalah kita orang memulakan kita punya perniagaan ni actually daripada zero. Maksud kata dari zero tu, daripada macam mana kita nak tambah modal itu adalah first thing first, my husband dia pergi bekerja dulu dengan orang. Nak tahu sebab bila bekerja duit tu start masuk, tapi kita tahu yang dia punya end game dia ketika itu adalah dia nak buat some modal dekat situ. Sebab setiap mana perniagaan sekalipun memang memerlukan modal untuk produk ke ataupun material ke, tak kisahlah raw material ke atau finish material ke, tak kisah, tapi perlukan modal. Tapi mana kita nak dapat modal tu kalau kata kita tak ada sumber keuangan yang kukuh. Kalau anak orang kaya adalah fund daripada ayah mak. Tapi kalau macam saya dan juga suami, bila saya masuk kepada dalam Gang Aircon ni dengan syarikat ZS Grand Osman Berhad ni, saya membawa modal tu sendiri. Kita tak ada pinjam with anyone sebab kita percaya macam ni. Kalau kita berniaga dengan meminjam, sebenarnya kita tak ready untuk kita menjadi seorang usahawan. Bila kita pakai duit apa yang kita ada dan kita akan lebih lebih kreatif sebab kita akan membuat strategi-strategi yang nak dapatkan duit tu balik cepat. Macam mana? Kalau kita meminjam, dia macam dia punya usaha atau force factor kepada kita nak be more kreatif ataupun lebih inovasi tu, dia ada a bit less sikit. Dia ada, cumanya tak seperti kalau kita pakai duit kita sendiri sebab kita nak rolling duit tu cepat. Kalau tak, makan pasir nanti. So macam ni kita nak buat. So modal pertama kita adalah 150,000, di mana kita beli peralatan equipment yang diperlukan untuk kita jalankan bisnes. Kita ada kenderaan untuk syarikat, kita beli lori. Lepas tu kita belilah raw material macam copper pipe, chemical, benda-benda itulah yang kita kena buat persediaan tu untuk kita punya staff-staff. Dia punya tools yang sekecil-kecil tidak untuk staff pun kita readykan. So dalam 150,000 itulah modal permulaan kita untuk ZS Grand Osman Berhad.
untuk Puan Wani, kita Puan Wani dah terangkan modal perniagaan lebih kurang 150,000. So berapa lama nak dapatkan balik modal 150,000 tu, dan berapa lama Puan Wani ambil masa untuk naikkan brand company Puan Zawa? Sebab tu pentingnya kita kena ada BMC. BMC tu apa? Business Model Canvas. Tada! Okey, barulah betul saya duduk dengan student entrepreneurship. Okey, sebab tu kita kena ada BMC ni. Sebab BMC ni kenapa kita kena ada adalah perangkaan kita, apa yang kita nak buat, aktiviti dalaman, apa yang kita nak buat untuk bisnes kita. Mana nak dapat duit, kalau kita perlukan modal, dekat siapa kita nak jual, menggunakan channel apa dan sebagainya. Okey. So apa yang kita buat adalah kita cuba cari method yang bukan sekadar cepat, tapi dia boleh ROI dia tu tak lebih daripada 6 months. Okay. Sebab yang kita tahu buat servis ni dia tak adalah besar macam kita jual produk yang kita boleh buat in quantity terus. Maksudnya kita you boleh buat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tak. Tapi kalau aircon ni dia mengikut kepada berapa kuantiti yang ada dekat rumah dia. So dia bukan pada kita punya, bukan dia kehendak tau. Dia more kepada keperluan. Dia bukan kehendak tapi dia keperluan. Jadi sebab kalau tak ada aircon, takkan dia nak ambil servis dengan kita. Tapi kita, kalau kita tak makan, tak minum air tu pun, tapi kalau dia ada, kita boleh minum dia bila-bila. So jadi dekat situ kita kena cari, okey, siapa sebenarnya, is it by project ke, ataupun is it kita nak pergi residential retail punya satu rumah ke. Okey, so bila kita calculate, okeylah, contoh dia macam satu unit aircon 150. Kalau kita nak reach break even dengan 150,000 tu, saya perlukan 10,000 unit. Betul? Okey, jadi nak 10,000 unit tu macam mana kita nak buat cepat? Kita dah kata target kita adalah 6 months. Reach ke reachable ke tak? Doable ke tak kan? So bila kita calculate, kita memerlukan tim banyak ni, kita perlukan transport banyak ni. Jadi dia dah lebih dah, modal tu semua dah kena ni. Jadi daripada 6 months kita panjangkan sikit. Tapi game kita juga dah berbeza. Okay, so kita kena cari revenue ataupun satu klien yang boleh bagi kita revenue at least 10% daripada yang 150,000 tu. So yang 15,000. Jadi daripada 15,000 ni berapa orang yang kita perlukan? Kita perlukan dalam 10 orang. Jadi kalau 10 orang, okey, kita dah boleh dapat dah ni. Okey. Lagi pendek. So macam mana kita nak jual? Kita kena banyakkan penjualan unit. Tak, sebenarnya salah. Nampak jual unit aircon besar, beribu satu unit saja. Tapi dia punya kita punya profit margin dia very low. Unlike bila kita buat maintenance ataupun berkala tu, dia punya profit margin lagi tinggi. Jadi saya cakap, okey, sekarang kita nak pilih yang mana pula? Again, back to kita punya planning kita. Apa kita punya plan daripada calculation daripada BMC tu, dekat lain mana yang kita nak pergi tadi tu kan. So bila kita dah pusing-pusing tu, okey, so sebenarnya 6 bulan target kita yang pertama tadi sebenarnya reachable. Memang boleh, kita boleh dapatkan tu bila kita dapatkan satu klien by project. Dia bukannya yang biasa, yang normal servis saja. Rupanya pemasangan, bukan yang unit, tapi pemasangan tu sebenarnya yang give us more profit margin dekat situ. Jadi itulah dalam masa 6 bulan, alhamdulillah, 2019 pertengahan tahun sebelum COVID, kita dapat reach lah dengan staff kita ketika itu ada lebih kurang dalam 32 orang. Untuk dapatkan pulangan modal 150,000 tu agak mengganggukan lah. Dapat pulangan balik dalam masa 6 bulan tu. Jadi selain daripada pencapaian tu, apa lagi pencapaian Puan Wani yang rasa Puan Wani sangat bangga dengan syarikat Puan Wani sekarang? Okay. So kalau orang tanya, of course lah salah satu dia bila kita dapat jadi salah satu ikon TVET Mara 2022. Saya tak sangka sebab saya memang bukan dalam bidang aircon at all. Dalam bidang yang saya usahakan kan. So daripada orang yang di luar bidang, tak mustahil sebenarnya kita boleh berjaya. Tapi yang membezakan kita dengan orang lain adalah kemahuan kita, kita punya
enthusiasm kita ataupun effort kita untuk jadikan kita ni sama level dengan usahawan-usahawan dalam industri yang sama, yang lebih besar, lebih berjaya dekat luar sana. So saya selalu letakkan dekat diri saya nak jadi macam orang ni, bukan nak jadi, tapi nak jadi lebih daripada orang ni. Hilang ke idea. Jadi bila kita ada orang kata positif mindset yang kita letakkan pada diri kita, ataupun goal dalam diri kita, insya-Allah benda yang mustahil pun kita boleh, daripada impossible tu kita boleh make it as a possible thing yang dalam hidup kita. So itulah antara dia bila saya boleh terpilih tu. Dan even sebenarnya last year saya ada dicalonkan untuk menjadi antara ikon wanita untuk kementerian KKDW, Kementerian kita ingat desa dan wilayah. Yang tengah tak ingat. So tapi last minute bila saya tak dapat nak submit full dokumen, itu yang frustnya lah. Tapi saya boleh kata bangga juga sebabnya bila dicalonkan tu pun adalah satu kejayaan buat saya secara personal. Sebab orang lain sampai berbayar-bayar nak dicalonkan untuk jadi ikon, nak pegang anugerah itu ini dekat dalam Malaysia ni kan banyak. Okay, tapi kalau dalam kementerian biasanya dia ada orang recommendkan. Jadi bila kita being recommended by someone, then we know that we are actually at the right path, you know. Sebab kalau kita di luar jalan dan hala tuju kita, definitely orang tak akan recommend kita. Takkan kau nak direkomend jadi ikon tapi kau sebenarnya mess up dekat luar sana kan. So tak ada. Jadi itu adalah antara kejayaan yang saya rasa, antara bukan internal, what we call that, macam personal achievement untuk saya juga. Tapi of course ada personal saya ni dengan Gang Icon, sebab kalau tanpa Gang Icon saya tak akan ada that effort untuk nak make it dia jadi reality macam tu, dan tak ada juga kan. Jadi dia, bila saya rasa itu achievement saya, definitely dia adalah achievement untuk syarikat saya juga. So itulah dua benda ni antara, bukan tu je lah, ada banyak lah, sebab kita ada masuk juga dengan service provider. Macam dulu ada Cowdim, kita ada page advisor, lepas tu ada apa tu lagi, Cowdim, there's another one more, tak ingat. Kita pernah jadi top merchant dekat dalam tu, top provider, service provider dalam tu. Kita pernah dapat award dia sebab jadi top 3 one year 12 month consecutive month, 12 consecutive month pun pernah ada. So itu antara yang saya rasa wow. Saya tak jangka tau sebenarnya, sebab kita buat servis yang ramai gila orang kat luar sana buat. Okay, sebelum saya lanjutkan soalan, saya nak ucapkan tahniahlah kepada pemenang menang award tersebut. Saya betul tak terkagum mendengar. Okey. Ini untuk pendapat Puan Wani sendirilah. Kita ketepikan sikit sekejap company. Okay. Puan Wani punya pendapat sekejap. Ya. Bagi pendapat Puan Wani kan, antara mencapai target sale ataupun memastikan pelanggan punya apa kita panggil kepuasan, atau dia orang lebih gembira lah dengan servis ataupun produk, bagi Puan Wani sendiri manakah lebih penting? Ya Allah, terima kasihlah tanya saya soalan ni. Sebabnya bila kalau kata saya pergi, kalau saya lepak-lepak dengan orang kan, usahawan-usahawan yang lain, kebanyakan dia, bukan kata semua kebanyakannya akan kata they go for sales. Sebab saya percaya diorang adalah produk. Kalau produk ni bila dia ramai, banyak, dia tak kisah pun janji benda tu terjual. Okay. Tapi kalau servis dia agak payah. Okay. Jadi kalau tanya saya, I don't go for sales target first, tapi saya akan pergi kepada memuaskan ataupun customer satisfaction tu adalah my first priority. Sebab bila klien happy, dia akan bagi tahu dekat orang lain, dia akan sebab itu adalah potential kita untuk kita punya growth kita dekat situ. So kenapa kita nak jeopardize diri kita nak kejar sales tapi buat benda tak elok, dan dia hanya ambil one off je lah, dan bye-bye, dia pergi ke orang lain kan. So I want to like macam customer retention jugalah basically. Saya lebih suka upgrade ataupun
apa orang kata, cantikkan saya punya team punya customer service dulu. Bila klien shock, bila startnya dia punya happy dia tu, satisfaction rate dia tu start bila mana dia say, "Hi, boleh saya nak tahu lebih lanjut tentang tentang servis aircon?" Daripada the moment start yang itu, bila kita reply apa semua, dia happy. Dia tak nak pun dia happy nak cakap dia tak nak. Mungkin yelah kadang-kadang klien ni dia suka compare-compare harga. Tapi dia punya reply, kan selalu kalau orang tak happy, tak suka macam alamak mahal kan. Oh, terus bagi blue tick kan. Tapi saya suka kalau walaupun dia compare harga ke apa ke, dia masih reply dan respon kat kita. Sebab sebenarnya dia nak, cumanya mungkin bajet dia untuk kita tu, mungkin dia bukan kita punya target market kita. Sebab target market kita mungkin orang lain. Tapi mungkin ialah dia tak berkemampuan untuk nak bayar servis kita tu dengan perkhidmatan yang kita bagi dengan tu, tapi dia macam tak apalah, aku let go kau dulu, but aku simpan kau untuk kita punya future. Nak yang macam tu. Saya tak nak dia hilang begitu saja. Biarlah dia ada rentetan dan kesinambungan yang lain. Mungkin not now, tapi in the future. Sebab sale kita tak ada. So kalau kita kejar target sales tu, sampai matilah. Kalau tak reach, tak achieve tu, menggodek-godek lah siang malam, pagi petang siang malam. Tak apalah. Baik kita jaga yang ni, senang kita nak tidur pun lena. Sebab kita tahu yang ni, ini mungkin 10 tahun akan datang balik. Itu baru seorang. Kalau ada 100 orang macam tu, kita ada 100 potensial yang akan datang balik dekat kita. So bagi saya tengok macam perniagaan yang luas sana kan, termasuk perniagaan Puan Wani juga, word of mouth tu lagi kuat daripada kita paid advertisement. Betul. Saya memang sangat setuju. Sebab tu benda pertama yang suami saya advise saya adalah pergi buat network, pergi bernetworking. Sebab saya dah biasa kerja yang SOP-nya tersedia, orangnya dah memang tetap ada dekat situ, masuk-masuk. Tada, 50, 100 orang kat dalam office tu. Okay. Tapi dia adalah bekerja. Okay. Bila kita kerja sendiri ni, kita kena cari orang-orang network ni. Dengan siapa. Jadi, for start memang beliau, suami saya, advise saya untuk join Business Network International. Di mana dia mengumpulkan usahawan-usahawan yang ada dekat, macam kita dekat Malaysia, dekat dalam Malaysia lah, tapi dia worldwide. So kalau kata kalau kita dah jadi member pada networking ni, kita ada contact number usahawan-usahawan satu dunia. Okay. Nak masuk Business Network International ni pun tak berapa nak mudah, taklah berapa susah. As long as dia adalah orang yang legit berbisnes. Dan kita tahulah, kalau BNI je, sebab tu siapa-siapa yang jadi BNI member ni, dia sangat proud to be a member, a BNI member. Sebab dia tahu yang orang akan pandang dia macam wow, sebab orang tahu dia ni mesti bisnes bagus. Macam tu. Sebabnya itulah BNI. Sebab dia nak kita member-member yang dalam tu adalah member-member yang well done dalam bisnes dia, ataupun mungkin yang baru start up tapi dia mencari networking punya group, akan di-groom dalam tu. Groom dari segi sharing session dengan usahawan-usahawan lain yang dekat dalam networking circles tu. So betul cakap Alia tadi, word of mouth very like macam dia macam magic. Dia bukan magic je, dia very powerful. Sebab kalau tak, kita penat cari orang baru. Jadi why don't, sebab tu saya cakap tadi earlier, kita utamakan customer service, kita utamakan customer satisfaction kita, sebab kita nak dia yang tolong cakap dan buat marketing untuk kita, instead of kita spend more, orang kata itu expenses kita tu, more expenses pula, nak kena buat peer review, dah beria-ria ni nak tunjuk, tapi sebenarnya servis kau tak betulkan lagi ni. Tapi kalau kita dah tahu yang kita nakkan customer satisfaction, definitely kita akan jaga kita punya SOP, kita punya KPI, kita punya SLA, kita semua benda-benda yang penting ni, kita orang kata nak kena jaga. Tapi kalau kita kejar dulu untuk sales tu, tu yang kita spend. Tapi kita tak betulkan kita punya akar ni. Ini adalah akar ni. Sejak Puan Wani join bisnes ni sejak 2018, so sekarang 2024 lebih kurang 6 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun sebab lah. Sebab 2018 pun hujung tahun. Okay, dalam 5 tahun lah kan. Apakah cabaran paling besar Puan Zawani hadapi dalam 5 tahun perniagaan tu, dengan macam mana Puan Zawani mengatasi cabaran tersebut?
Kalau tanya usahawan yang berkemahiran ni, dia akan cakap cabaran paling utama adalah staff. Okay. As we know, bila nak ambil staff berkemahiran, it's not easy. Dia orang kata limited. Kena dapatkan daripada keluaran-keluaran institusi yang berkemahiran juga. Contohnya kalau daripada Andamara, kita ada MIGI, IKM, very limited lah. Okay. Lepas tu yang kebiasaannya, macam age you all ataupun generation you all ni sukakan flexibility. Tetapi tak semua kerjaya ataupun position ataupun peluang pekerjaan yang kita boleh bagi that flexibility untuk bekerja tu. Contoh macam tempat macam kita, bila dekat office bolehlah ada that flexibility, tapi untuk orang yang buat kerja technician ni, dia tak boleh, dia bukan tak boleh, dia susah nak dapatkan that flexibility tu. Okay, sebab kerjanya tak tentu masa. Maksudnya mungkin kita pergi dekat klien A, smooth, 1 hour yang kita set dekat dia untuk servis satu unit, 6, tak ada isu. Tapi buatnya kalau pergi tiba-tiba dah dry, ada isu ni, ada isu tu. Lepas tu nak pergi pula, dia punya aircon tu bawah tu ada TV, ada ni, nak tutup, nak kena alih, nak ketu. So masa tu jadi dry. Okay. Jadi flexibility dia orang terasa macam dia punya flexi hour, dia tiada flexibility tu lah dalam kehidupan dia rasa macam terikat. Okay. Itu yang kita dapat daripada pengalaman kita bila generation baru ni, that flexibility tu sangat diorang ambil beratkan. Okay, sebab macam saya cakap, tak semua position atau tak semua kerja boleh buat macam tu. Okay, contoh kalau kerja sebagai ni, okay, bila klien ada, busy. Tapi bila klien tak ada, okay, dia ada rest time dia. Tapi kalau untuk technician, untuk yang pekerja-pekerja berkemahiran ni, dia punya flexibility tu very low. Sebab tu, apa yang kita nampak daripada survey kita ever since COVID, dia punya rate dia terus drop daripada orang nak kerja, bila dia keluar daripada jurusan kemahiran tu, dia lebih pilih ekonomi gig daripada dia teruskan kerjaya dia dalam bidang yang dia belajar tu. So itu adalah cabaran kita sebenarnya, sebab kita nak dapatkan orang yang betul-betul boleh bagi komitmen, yang boleh loyal dengan kita, yang orang kata menggunakan kemahiran dia di tempat yang betul. Dah semakin kurang dah sekarang. Dan diorang ni dah, apa orang kata, macam kalau tanyalah, macam tadi pun saya baru dalam grup usahawan-usahawan yang dalam same industri saya pun bercerita benda yang sama tentang staff lagi. Okay. So apa kita counter daripada ni? Okay. Apa yang kita buat adalah kita buka Gang Academy. Okay. Kita bukan nak lawan institusi kemahiran yang sedia ada, tapi kita hanya tambah baik, enhance daripada apa yang diorang belajar. Kalau diorang keluar, diorang nak sambung dalam bidang itu, we are welcome. Tapi tak stop dekat situ. Maksudnya bila dia masuk, dia kena go through the internship, so called macam internship juga. Tapi dalam apa yang industri nak. Okay. Dia macam ni, apa yang kita belajar tak semestinya dalam industri yang kita bekerja tu memerlukan that particular apa kita panggil ilmu ataupun skill yang kita belajar. Contoh macam you all belajar business admin dalam bahagian management, contoh entrepreneurship dan kejap management. Tapi bila you pergi kerja, memang you berada dekat dalam bahagian yang bahagian management juga. Contohnya macam HR manager. Tapi tak semua apa benda yang you belajar tu apply dekat situ. Ada benda-benda lain yang you kena tambah baik ataupun kena gali atau kena cari ilmu-ilmu lain based on company tu punya needs ataupun requirement dia. So itu yang Gang Aircon terapkan. So kita buat yang latest ataupun current industri punya needs. So diorang akan masuk daripada lepasan, masuk dekat kita, mana yang nak further dia punya further dia punya skill dia lah, untuk brush up the skill, untuk jadi lagi skillful, dan pergi dekat Gang Aircon, dan Gang Aircon akan ajar all the SOP dan sebagainya, dan make diorang ni sebagai ready made untuk dikeluar ataupun bekerja dengan orang lain ataupun dia stay dengan Gang Aircon. Okay, itu satu. Kita buat tu juga sebab nak dapatkan tu pun susah, sebab biasanya macam saya cakap tadi, diorang lebih pilih flexibility. Okay. So dia punya orang yang nak turn ke dalam bidang yang sama apa dia belajar tu very low. Okay. So kita pun fikir kita nak buat macam mana. Jadi kita terpanggil, kita bantu asnaf. Okay.
apa yang kita buat, macam geng Aircon buat adalah kita ambil asnaf daripada Sabah, bawa dekat sini, kita train satu bulan, first satu bulan, minimum satu bulan, maksimum 3 bulan. Tengok dia orang punya macam mana dia orang catch kita punya ilmu yang dibagilah. So tapi kalau nak ikutkan dalam masa 1 month tu pun alhamdulillah selama daripada 2018 naik kita orang buat benda ni. Tapi yang ini orang kata dah bila kritikal dan kita terpaksa switch balik buat benda yang sama. Cumanya kos kita agak a bit tinggi sikit lah sebab kita tak guna ataupun bantuan mana-mana ke tak ada. Kita guna our own expenses. Jadi kita terpaksa bawa dia orang datang sini, flight tickets, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Kita groom dia. Groom, ready, go. Kenapa ambil kat Sabah, kat sini tak ada ke? Okey. Ceritanya adalah sebab bila kita nampak, bila dia jauh, untuk dia nak patah balik dekat sana tu macam agak susah sebab dia adalah asnaf, dia tak ada apa orang kata asnaf kan ataupun orang kata yang miskin tegar. So dia tak ada simpanan, betul Cik Alai cakap. Tak ada simpanan yang boleh membuatkan dia boleh kalau nak lari pun nak lari mana kan. Jadi daripada sebab dia tahu kita tengah keluarkan dia dari kesempitan, kita bagi dia peluang pekerjaan, bukan peluang pekerjaan terus, kita bagi dia ilmu dulu sebelum dia nak dapatkan kerja tu. So continue action. Okay, so bila kita bukan kata yang dekat Semenanjung ni tak bagus ataupun cuma dia punya jarak untuk dia balik ke pangkal jalan tu agak tinggi. Itu je sebenarnya. Bukanlah kata nak membezakan Sabah macam ni, Sarawak macam ni, Selangor macam ni, tidak. Cumanya sebab kita base dekat Selangor. Jadi itu yang kita nampak dan alhamdulillah that strategy tu works well dengan kita punya culture, works well dengan kita punya objektif dan hala tuju kita bila kita bawa diorang ke sini. Okay, so macam yang the latest kita ada 2 orang. Sebenarnya kita bawa 3 tapi kita, yang 2 yang stay sebab satu tu tak dibagi tahu dia baru kahwin. Of course lah. Apa orang kata ingat anak bini like baru berapa hari. Jadi dan kita kata daripada dia terseksa dekat sini, just go back and stay dekat sana. Okay. So bila yang 2 orang ni alhamdulillah dah setahun lebih. Kalau okay, kita rewind sikit. Sebab sebelum kita ada Gang Academy ni, kita memang dah buat. Cumanya kita tak ada training center kita sendiri. Jadi apa yang kita buat, okey, kita hire dia dulu. Jadi kita hire dia dulu, maksudnya kita bayar dia dulu tapi dia tak buat kerja tu. Tapi kita bayar dia untuk kita bagi. Lepas tu ilmu pun bagi, semua pun bagi. Tapi it turns out very well. Which sekarang ni alhamdulillah dia pun dah keluar daripada Gang Aircon. Kerja di tempat yang bagus. Bila kita tengok dapat update dan dia pun rasa berterima kasih dengan kita. Dan bukan seorang dua. Dan ratio kalau kata kita bawa miskin tegar daripada Sabah ke sini dengan Gang Aircon, rate dia adalah 1:1, which is belum lagi alhamdulillah belum lagi silibus kita ataupun apa yang kita terapkan atau SOP yang kita bagi untuk groom diorang untuk menjadi orang yang lebih skillful ni ataupun yang loyal, jujur, amanah, ikhlas ni semua belum lagi lah, gagal tu belum lagi. Cuma mungkin kegagalan, ada sedikit kegagalan mungkin dari pihak majikan lah, which is kita mungkin ada benda yang kita tak meet, but it's okay as long as dia boleh buat. Dan kalau nak ikutkan dia orang punya performance tu much more better daripada orang yang memang belajar ada sertifikat dalam bidang aircon ni sendiri. That makes us proud sebenarnya internally. Okay. So itulah antara cara macam mana kita encounter untuk masalah ataupun cabaran yang paling besar kat kita lah, which is staff, dan kita wujudkan Gang Academy ni. So daripada situ baru kita tahu sebab dia akan pergi dekat kita for 3 months punya modul. And then daripada situ kita buat dia memang dalam reality punya, dalam industri kita punya requirement. So siapa yang stay means that dia adalah orang yang selayaknya to be part of Gang Aircon. Macam tu. Okey, ini soalan terakhir daripada stesen kami lah. Okey. Orang kata kalau berniaga, kegagalan tu adalah satu permulaan. Betul. Okey, apakah strategi yang yang dilakukan oleh company Puan Wani ataupun mana-mana pekerja lah yang Puan Wani tengah ni sekarang, apakah strategi yang
dapat mengekalkan keuntungan company, yang dapat menjadikan company Pewangi sekarang berada dekat kedudukan kita? sekarang. Okay. First of all, of course lah, kita punya engine kita adalah staff kita. So, untuk make sure that engine kita sentiasa bergerak dengan orang kata smooth, which is kita punya asset tu, pekerja kita tu, kita kena jagalah benefit diorang. Kita kena akui kalau ada kelemahan daripada kita, be a listener, bukan just like macam instruct diorang, okay, kau buat ni je. Ada terlalu besar boundaries between top management dengan staff, kurang-kurangkan. Maksudnya tak adalah kata rapat sangat pun tak boleh, jarak sangat pun tak boleh. Apa yang kita perlu buat, kita kena jaga diorang, okay, jaga dari segi kebajikan diorang. Sebab staff ni tak perlu pun nak apa orang kata nak diagung-agungkan ke apa ke, tidak. As long as apa yang dibagikan dibayar selayaknya, ada imbuhan-imbuhan lain daripada effort tambahan daripada diorang, diorang dah bersyukur rahmat dah, dah akan rasa macam dihargai sangat. Tapi itulah dalam keadaan ekonomi sekarang, memang kita kena betul-betul plan well, supaya tak kesan diorang ni yang aset kita ni, sebab diorang adalah aset, bukan setakat engine kita je, diorang adalah aset. Sebab bila perkhidmatan, aset kita not much dekat produk, sebab kita memang tak ada end product, tapi end product kita is actually kita punya staff, kita punya technician kita tu. So kebajikan dia lah, kebajikan dia perlu dijaga. Dan of course bila kita tahu bila diorang perlukan flexibility tu, bila kena jaga benda-benda tu juga. Lepas tu kebajikan tu lah, kebajikan tu is utama lah. Kita tak boleh nak jaga tengkolok kita ataupun kita cakap profit kita je, tak. Profit yang kita dapat tu is actually generated by them. You know, kita adalah dia punya driver yang menggerakkan diorang, menggerakkan untuk menjadi kenyataan tu adalah staff. So diorang pun selayaknya ada hak dalam kita punya profit tu. So kita kena tahulah, kena ada strategi kita macam mana kita nak share that benefit ataupun share kita punya profit tu among the rest of the team member. Okay, kita akan lanjutkan lagi untuk session kedua lah.